Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua follower-follower kita dan juga trader sekalian. Okey, kita berada dalam YouTube channel saya. Okey, saya Samsul. Okey, salah seorang forex trader dan juga crypto. Okey, crypto investor. So dalam konten hari ini, dalam video hari ini, korang akan mengenali lebih mendalam tentang support dan juga resisten. Okey. So mungkin ramai alamak support dan resisten je pun kan. Apa yang saya nak belajar benda baru tentang support dan resisten. Okey. So kalau korang tahu, okey, kalau kita trade pakai support dan juga resisten sahaja pun dah mencukupi untuk kita nak trade survive dalam market, sebab support dan resisten adalah antara yang paling power, okey, paling power dia punya zone tu yang akan respect, okey. Dan mungkin kalau breakout pun akan berlaku satu pergerakan yang drastik lah, okey. So mungkin korang akan tahu, okay, support kita kena buy, okay, resistance kita kena sell, alright. So, tapi kita kena tengok time frame apa? Apa confirmation yang kita kena tengok? Okay, ini semua yang kita akan belajar dalam video support dan resistance ni, okay. Sebab semua tahu kita kena dekat resistance, kita kena sell, dekat support kita kena buy. Tapi kena tengok confirmation macam mana? Nak tengok time frame apa? Kan? Nak tengok buyers dah masuk belum? Jerung-jerung dah masuk belum? Kan? Jerung-jerung dah sell belum? Kan? So kita tengok benda tu semua melalui support dan resistance, dan mungkin kali ni korang akan belajar benda yang baru yang sebelum ni korang tak pernah belajar. Okay? So saya boleh guarantee benda tu insyaAllah. Okay? So mungkin korang akan belajar benda baru, dan mungkin teknik ni okey adalah teknik personal saya, di mana saya belajar benda ni dah lama dan saya gunakan dalam saya punya trading. Alhamdulillah benda ni mengubah okey cara saya trade. Dan mungkin lepas ni pun korang akan tengok support dan resistance dengan cara yang berbeza, pandangan yang berbeza. Okey. Saya dah juga ada sedikit teori lah, maksudnya sedikit note untuk korang, okey, sebelum kita belajar ataupun pergi ke chat kita, alright. So insyaAllah saya akan buat screen sharing. Okay, kita nak tengok yang ni. First yang ni dulu. Okay, dan ini adalah teknik sebenar, okay, support dan resistance. Okay, so mungkin sebelum ni korang pernah belajar, okay, support dan resistance, tapi saya yakin korang takkan pernah belajar benda ni. Okay, support, rumah kepada buyers, okay, di mana berlaku satu pergerakan buy, okay, buy opportunity ataupun jerung-jerung besar buy order dekat situ, okay. So kita kena identify support adalah as a rumah kepada buyers, alright. Zone untuk buy, okay. Support bukanlah zone untuk sell, tetapi dia adalah zone untuk kita nak buy. Perlu ada demand untuk buy. Ini adalah perkara yang paling penting kita kena take note. Okay. Perlu ada demand. Tak ada demand, okay, kat situ tidak akan berlaku buy, dan mungkin price dah sampai dekat zone situ, dia tak akan terus buy. Dia tak akan terus melantun balik. Okay. So dia mungkin akan relax dulu, okay, sementara, and then baru dia menaik. Sebab apa? Sebab kekurangan demand. Pernah tak korang tengok price dah masuk support, aku dah buy, tapi kenapa price tak menaik lagi, kan? Sebab kekurangan demand. Itu yang kita kena tengok, kan? So bila kekurangan demand, kita kena apa? Relax dulu. Bila dah ada demand baru kita buy. Okay. And then kat mana kita nak tengok support dan resistance? Okay. Kita kena tengok time frame daily, H4, H1. Besarnya time frame ni kan. Okay. Tapi inilah hakikatnya as a trader. Okay. Kita kena tahu yang market always respect bigger time frame. Okay. Hormat time frame yang besar. Market insyaAllah akan hormat time frame yang besar. Okay. Saya tak cakap kita kena entry pakai time frame daily 1, H4, H1. Okay. So saya cakap zone ni semua kita kena tengok dekat daily, H4, H1. Okay. Di mana sebentar lagi kita akan tengok dalam chart analysis lah. Okay. Dekat trading view. Dan resistance pula,
okey, adalah rumah kepada sellers, okey. Okey, kita kena ada rumah buyers, rumah sellers, okey. So rumah sellers dia adalah dekat resisten. Bila price menaik, berkemungkinan kebarangkalian price akan reject dekat zone resistance jika zone resistance tu strong. Okey, kita kena tahulah benda tu. Alright. So, zone untuk sell. Okay. Resistance adalah zone untuk kita nak mencari peluang sell, bukan peluang buy. Okay. Perlu ada supply. Okay. Maksudnya kita kena tengok perlu ada supply. So, kalau kita tengok dekat support, perlu ada demand untuk buy. Okay. So, dekat resistance, perlu ada supply untuk kita nak sell. Ini maksudnya kita gabungkan supply and demand, bukan dekat zone, tetapi zone tu kita menilai daripada support dan resistance, tetapi kita nak tengok demand, okay, demand market participant di dalam zone tu ada tak peluang ataupun opportunity dalam zone tu dekat resistance untuk kita sell berdasarkan behavior market tu. Itu yang memain peranan penting beza kita dengan jerung. Jerung akan tunggu dalam tu, dia akan membuat satu entry bila berlaku satu pergerakan yang drastik, satu confirmation, satu supply dekat resistance bila kita nampak candle tu bearish, okay, and then ia akan mempengaruhi kita untuk kita nak sell. So sama seperti kita dekat support tadi, kita akan gunakan time frame daily 1, H4, H1 untuk kita mencari peluang-peluang entry. Okay, so keynote dekat sini, adalah di dalam, okay, di setiap zone perlu ada confirmation untuk entry dan harus melihat sentimen market. Okay. So apa maksudnya? Bila dah masuk, price dah masuk dalam zone, macam saya cakap, dalam zone support perlu ada demand untuk kita nak buy, dalam zone resistance perlu ada supply untuk kita nak sell. Itulah menunjukkan confirmation untuk kita entry dan apakah itu sentimen market time tu. Kita kena tengok adakah more kepada buy, adakah more kepada breakout resistance. Semua tu kita boleh tengok daripada candlestick itu sendiri. Ia adalah mempengaruhi behavior market. Behavior market ni macam perangai market lah, okay. So macam mana kita nak tengok dah ada demand ke belum, dah ada supply ke belum, dah ada confirmation ke belum, okay. Semua tu saya akan terangkan dalam carta, okay, ataupun kita panggil dia chart analysis, okay. So tengok video ni sampai ke habis, okay. So kalau korang baru sahaja yang pertama kali tengok kita punya YouTube channel, okay. So jangan lupa subscribe kepada channel kita dan like kita punya video ni. Jika korang dah tengok sampai ke habis penghujung video ni, korang rasa macam ada soalan yang perlu korang tanya, okay, korang boleh komen dekat bawah, okay. InsyaAllah saya akan menjawab, okay. Jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah kita dalam masa yang akan datang ni, kita akan banyakkan lagi konten-konten yang menarik tentang Forex yang sebelum ni mungkin korang tak pernah belajar. Saya rasa kebanyakan orang ramai yang tak tahu dunia sebenar support dan resistance. Kita akan pecahkan, okay, dekat sini. Dan kita juga akan share tentang cryptocurrency, okay. Dalam masa yang sama kita pakai dua benda ni lah. Saham saya kurang, okay. Saya more kepada Forex dan juga cryptocurrency, okay. So ni terpulang lah untuk korang nak buat screen apa ni, korang nak screenshot ke, nak buat nota ke, okay. Ini adalah teknik sebenar support dan resistance. Ramai yang tak tahu, ini adalah benda baru mungkin bagi korang jika kalau korang tak pernah tahu pasal benda ni, okay. So ini adalah support dan resistance, okay. So sebagai contoh, kalau kita pergi ke kita punya gambar, okay, saya nak tunjuk gambar sedikit. Ini adalah di mana resistance, okay. Resistance adalah garisan harga bila candlestick ataupun harga menaik dan tidak break
kita akan mencari peluang sell bertindak sebagai bumbung. Okey, so resistance ni bertindak sebagai bumbung price, okey, ataupun ceiling ke apa. Bila price menaik, dia tak dapat nak pecah ceiling tu, dia akan jatuh. Okey. Support pula garisan harga bila candlestick. Harga menurun dan tidak break, kita akan mencari peluang buy bertindak sebagai lantai. Bila price jatuh, menjuna, dia dah sampai dekat support lantai tu, bila dia tak ada kuasa nak break, buyers akan take over dekat situ untuk menaikkan harga. Okey, ini adalah teori support dan resistance. Mungkin ramai yang tak tahu, saya cuba sampaikan insya-Allah. Okey, saya cuba bantu korang fahamkan market ni. Okay, so ini adalah carta, okay, GBP pound, pound JPY, okay, GBP JPY. Okay, saya tengah tengok dekat daily time frame. Saya tak nak pergi jauh-jauh daripada market ni. Okay, so saya nak shortkan video ni, maksudnya kita nak faham dan jelas. Okay, so kita tengok daily time frame. Okay, kita tahu sini adalah kawasan, kita kena backtest lah. Okay, kita tahu sini adalah kawasan support. Okay, kita tahu price setiap kali sampai dekat situ dia mantul dengan drastik. Okay, so korang boleh tengoklah setiap yang saya garis ni, kita dapat tengok price mantul. Okay, so exactly kalau kita tengok daripada support ni, dia menaik rata-rata dalam 400 pips lebih, ada juga yang menaik dalam 600 pips. So kalau kita tengok overall, dia menaik 400 pips ke 600 pips. So agak sesuatu yang bagus juga. Maksudnya ini adalah kawasan support yang kebal. So kita kena tahulah, kita kena bercakap dengan chart kita. And then kita tahu, kita kena melalui backtest, kita kena tengok. So kita dah tahu ini adalah kawasan support, kita kena backtest dan kita garis satu zone dekat sini. Kita garis dan kita boleh tukarlah warna. Contoh ikut suka hati korang lah, nak warna apa sekalipun kan. So kita dah identify kat sini sebagai support. So kita boleh letaklah words. So kalau dekat trading view ni korang bebas sedikit, korang boleh letak words. Korang boleh besarkan kan, macam ni, ataupun kecilkan. Alright, so kita dah identify kawasan support. Setiap kali price bila sampai dekat support, dia membuat satu kenaikan yang drastik, dan kita tahu baru-baru kebetulan sekarang ni pun price sedang menaik. So ini adalah actual. So kita buang dulu yang ni. Kita dah identify ini adalah support. So kita dah prepare sebagai support. Kita dah tengok dekat daily time frame. Kita pergi ke time frame yang kecil. Kita kemaskan kita punya analisis. Kita tahu apa yang terjadi dekat sini. Kita nampak price jatuh. And then dia cuba break. Dia tak lepas, dia menaik. Dia cuba kali kedua, tak lepas juga, menaik. So dekat sinilah munculnya entry point. Dekat sini ataupun dekat sini. Sebab kita tahu price hold dekat sini. Dia hold kawasan tu. Dia tak nak berlaku breakout. Kita tahu dari segi candlestick time frame H4. Kita dah tahu daily. Kita tengok daily. Alright. Kita tengok candle yang ni, yang saya tunjuk ni. Saya arrowkan. Dua candle yang berpotensi sebagai rejection. Satu adalah candle yang ni, di mana bearish candle lemah. Lemah. Ataupun kalau sebelum ni korang tengok saya punya video berkaitan candle rejection yang paling power, korang ingat tak? Ini adalah doji. So price jatuh dekat daily, membuat doji, lepas tu price membuat apa? Kenaikan. Nampak tak? So dia lebih kurang sama dekat sini. Untuk support ni kita nampak price jatuh, daily membuat rejection, ke hari kedua, hari ketiga lah muncul buy. So kita nak tengok kecilkan candle tu. Kita nak tengok candle yang ni, apa yang berlaku dekat sini. So saya warnakan dalam warna kuning supaya kita nak tahu
apa yang membuatkan ataupun apa petanda awal untuk kita nak buy dekat zone tu. Okay, so kita tengok. Kita pergi ke time frame H4 tadi kita dah tengok. Okay, ini adalah candle yang berlaku dalam sehari. Opportunity buy muncul dekat mana? Di kawasan lebih kurang sini. Okay, sini ataupun dekat kawasan sini. Okay, sebab kita tahu price jatuh dia cuba untuk nak membuat breakout tapi dia tidak membuat breakout dan dia berjaya hold kawasan ni untuk menaik. Okay, so kita dapat tengoklah yang tu. Okey, sekarang kita pergi ke time frame H1. So, dekat H1 kita boleh nampak, okey, ini adalah ini kotak ni dia menunjukkan gambaran daily satu hari punya candle, okey. So dekat mana munculnya opportunity buy? Dekat level-level, kita buang yang ni, okey. Sekejap. Okay, so saya tak sure. Okay, so kita buang yang ni. Alright, kita boleh nampak dekat sini, kita boleh cakap dia ada beberapa kawasan yang kita boleh buy. Okay, yang first adalah dekat zone sini. Okay, kita nampak price jatuh. Okay, kita nampak price jatuh and then dia hold kawasan ni. Dekat sini kita dapat candles yang bullish, yang cantik, okay, dan ini menunjukkan potensi untuk buy. Even though dia menaik, dia turun, okay, tapi dia masih hold lagi kawasan ni untuk dia tidak break dan dia sambung menaik. Okay, so opportunity yang kedua muncul dekat zone sini ataupun kawasan second dekat sini. Okay, so sini kita jangan tengok sebab sini kita belum masuk dalam kawasan yang daily tu. Daily dia muncul dekat zone sini. Okay, so kita tengok, kita pergi ke daily. Saya highlightkan kotak tu balik. Okay, kotak daily yang ni. Okay, sebab kita nak tengok satu daily candle yang bullish tu datang daripada time frame ataupun kita nak kecilkan time frame dekat zone tu. Okay, so kat sinilah bermulanya daily candle baru. Okay, so bila muncul daily candle, kita dapat tengok semalam candle close dalam keadaan rejection dan masih hold support. So berkemungkinan hari ini, hari baru, okay, candle daily akan berpotensi open bullish. Okay, so maksudnya dekat sini kalau kita tengok daily time frame, okay, kita buang yang ni, okay. Ni macam gambaran lah, okay. Kita buang yang ni, okay. So kita boleh tengok dekat sini. Sini adalah rejection. Sini adalah candle yang memberi potensi. Okay, saya nak close hari ni bullish, besok insyaAllah akan open bullish. Dan kebetulan, bukan kebetulan, ini memang lebih kepada more macam, okay, dia kalau close bullish hari ni, besok dia berpotensi open bullish jika price berada dekat support. Macam kita tengok support dia close dalam keadaan bullish, okay. Dekat sini kita dapat opportunity buy. Okay, so ini time frame daily. Alright, so bila kita kecilkan time frame, kita dah tengok dekat H4 pun ada potensi untuk kita nak buy. Tapi kalau kita nak tengok lagi senang, kita boleh pergi terus ke time frame H1. Okay, so macam saya cakap, kawasan zone yang saya mark ni, okay, mark dalam kawasan kuning ke orange kan, okay. So first opportunity dekat sini untuk kita buy mengikut daily. Second opportunity dekat sini dan kita buy. SL kebiasaannya kita akan letak di below zone sini, okay. Maksudnya kita letak daripada kawasan support ni dalam lebih kurang 30 ke, okay, 20 ke, lebih kurang lah 30 pips, okay, kita letak SL and then kita tengok dalam 30 pips, 40 pips kita dah dapat profit, maksudnya 1:1. InsyaAllah itu video lain lah, maksudnya risk management ni saya buat satu video lain, tapi dalam short yang korang nak faham, dia 1:1, okay. Satu SL 30 pips, TP 30 pips. Okey, 1:1. So korang, okey, saya rasa korang dapat faham. Okey. So maksudnya opportunity-nya muncul dekat sini. Dapat tak kita dah pakai time frame daily, kita pergi ke H4, kita nampak candle rejection, kita pergi ke H1, kita dapat entry, okey. Mungkin kita entry terlepas dekat sini tapi opportunity still ada dekat second entry. Okey. Ini cara macam mana kita pakai time frame daily
pergi ke H4, pergi ke H1 mencari support. Dan resistennya pun sama je. Okey. Contoh kita ada satu zone dekat sini, okey, kita back test dia, kita tukar warna dekat sini, warna hijau, okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok daily, setiap kali price sampai dekat sini dia membuat rejection dan dia jatuh. Okey, ini kali kedua dan ini adalah kali ketiga. Okey. So kita akan expect apa? Price bila naik semula ke kawasan sini, kita akan tunggu sebagai jerung untuk kita nak sell bila ada rejection. Rejection yang kat daily. Okay. So kalau kita tengok dekat sini kan. Okay, saya highlightkan candle yang ni adalah candle rejection. Okay, kita tukar warna. Alright, dan kat sini kita boleh nampak sini pun berlaku rejection beberapa hari. Dia kadang kan rejection tu berlaku sehari ataupun rejection tu berlaku dalam beberapa hari. As long as dia tak breakout daripada zone resistant tu, peluang sell pasti akan muncul. Okay. So kita akan buat apa dekat sekarang? Kita tak nak buy dekat sini sebab kita tengok macam alamak price macam dah jalan je kan. So kita akan tunggu di kawasan resistant sini. Kita boleh tulis dia sebagai resistant. Okay, resistant. Okey, kita dah mark dia, kita dah bersiap sedia, kita dah zone, kita dah apa tu? Get ready dekat zone sini. Kita dah tahu, okey, bila price menaik je sampai dekat sini, kan? Kita dah tahu nak kena buat apa. Kita kena tengok daily candle close dalam keadaan bullish and then kita akan pergi ke time frame H4 mencari lagi rejection, okey? Kita boleh tengok dekat sini kan, okey? Ini adalah rejection yang kita dapat. Okey, kita tengok dekat sini, dekat zone sini. Okey, nampak tak bila price menaik dia membuat rejection, dia drop dekat sini, kita nampak price berkeliaran untuk tempoh yang agak lama macam dekat daily kita nampak 3 hari lah. Okey. So mungkin sekarang berpotensi dekat zone sini, zone yang saya cakap ni, okey, price menaik and then dia berkeliaran, dia jatuh. Okey, mungkin tidak berkeliaran, dia naik, dia terus jatuh. Okey, so dia tak semestinya exactly masuk dalam kawasan tu. As long as kita tahu itu adalah zone dia, kita dah ada rejection dekat time frame H4, H1, kita dah boleh entry. Alright, so ini adalah teknik sebenar macam mana kita nak identify support dan resistance. Okey. So supply and demand tu kita nak tengok kat mana? Kita akan tengok dekat candlestick. Kita nak tengok candlestick lagi besar lagi baguslah. Okey. Contoh kita ambil resistance tadi. Kita tengok sini candle untuk buy tu dah berkurang. No demand untuk buy. So supply. Okey. So dekat sini kita dapat tengok supply iaitu pressure untuk kita nak sell. So sama je dekat zone sini. Kita tengok, okay, there is no demand to buy. Even though kita dapat beberapa candle yang bullish, okay, there's no demand, price tak membuat breakout. Breakout maksudnya dia kena membuat breakout macam ni, lebih keluar. Candle daily tu ataupun H4 kena keluar daripada kawasan resistant tu, itu baru menunjukkan breakout. Okay, so selagi tidak ada breakout, maksudnya kita masih ada potensi untuk kita nak sell di zone sini. Okay, so ini adalah teknik macam mana saya secara personally pakai support dan resistance. Kadang ada orang dia tanya, okay, supply and demand ni saya nak tengok dekat zone. Datuk kita kenapa kita nak tengok support dan resistance kan? Okay, so jangan complicatedkan keadaan. Support dan resistance itulah kebetulan, itulah sebenarnya yang ada dalam market. Supply and demand dia more kepada candlestick. Okay, pengaruh candlestick, behavior candlestick yang menunjukkan okay, dah ada demand belum. Kita tengok kat sini demand dah kurang untuk sell. Dan kita nampak dekat sini H4 tu kita dapat tengok demand untuk buy tu dah ada. Okay, so mungkin muncul dekat sini, mungkin muncul dekat sini. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok candlestick. Gemuk tak candlestick untuk kita nak buy? Masuk gemuk saya maksudnya dia macam bullish. Betapa bullishnya dia. Okay. So supply and demand saya suka tengok dekat candlestick. Alright. So zone saya akan tengok support dan resistance. Okay. So itu sahajalah untuk video kali ini berkaitan
support dan juga resisten. Jika kalau korang ada soalan, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan baca dan mungkin saya akan menjawab soalan korang. Okay. So, inilah cara sebenar macam mana kita nak detect support dan resisten. Kita tengok dekat time frame daily. Kita nak tengok juga daily ada rejection. Paling-paling pun kita nak tengok dekat time frame H4 membuat rejection. Dan H1 kita akan gunakan sebagai entry point ataupun time frame untuk yang kita nak pakai untuk entry. Dan juga kita nak tengok supply and demand dalam candlestick itu sendiri. Okay. So kita boleh cakap dekat sini, okay, dekat candle yang saya nak arrowkan ni, okay, sell pressure dah kurang. There is no demand untuk kita nak sell. There is demand untuk kita nak buy sebab kawasan support. Okay. Itu je teknik yang kita boleh pakai dan kita kena asah teknik ni sampai jadi. Okay. Kadang kita cuba sekali, dua kali kita tak faham. Okay. Tapi as long as kita repeat balik, kita repeat balik, dia akan menjadi satu teknik yang cantik. Okay. So untuk video kali ni, inilah teknik sebenar support dan resisten. Mungkin korang tak pernah belajar benda ni, korang just tahu support buy, resistance sell, tapi nak kena tengok time frame apa yang akan mempengaruhi macam mana kita untuk nak buy, apa confirmation, macam mana nak tengok supply and demand dalam teknik support dan resisten. Okay, so saya harap video ni membantu korang menjelaskan macam mana kita nak tengok support dan resisten. Okay, so kalau kita trade pakai support dan resisten pun kita tengok tadi ada yang daripada support dia dah menaik sebanyak 600 pips, 400 pips. Okay, so kita tetap boleh buat profit menggunakan support dan resisten. Tapi kalau kita boleh, kita nak gunakan dengan cara yang kita faham. Inilah cara yang kita nak. Betul lah, inilah support dan resisten yang mungkin korang sebelum ni tidak pernah belajar. Okay, so kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like. Dan kalau korang baru sahaja tengok video ni, jangan lupa subscribe kepada channel kita. InsyaAllah lepas ni saya akan pecahkan banyak lagi rahsia-rahsia tentang Forex. Teknik-teknik yang sebenarnya ramai orang tak ajar. Okay, untuk korang jadikan panduan untuk belajar. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Saya akan jumpa korang dalam video yang lagi menarik, maybe tentang kripto ataupun tentang forex. Okay, so jangan lupa amalkan teknik support dan resisten yang saya dah ajar ni. InsyaAllah dia akan membantu dan korang akan dapat tengok satu pengalaman yang berbeza dalam trading korang. Okay, so setakat ni itu sahaja daripada saya, Samsul, untuk video kali ni tentang support dan resisten. Saya akan jumpa korang dalam next video. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera.